Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sembahyang itu adalah tiang kepada agama. Benda yang paling awal, benda yang paling utama akan disoal ialah sembahyang. Dan benda yang nak menolong kita juga adalah sembahyang. Sebab tu kita kena ingat, lulus sembahyang, ibadat yang lain diterima, disisap. Kalau kita tak lulus pada sembahyang, jangan harap puasa kita, haji kita ini, Allah Ta'ala akan nilai. Awal-awal ialah solat. Awal-awal perkara yang akan dihisap ialah sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, kita kena prepare, kita kena sediakan sembahyang kita, sembahyang yang terbaik. Sebab yang ni yang nak dibawa bekal. Kita bukan nak bawa bekal maruku, kukis, durian Belanda, bukan. Yang nak bawa bekal menghadap Allah nanti, bekal menghadap Tuhan ialah amalan. 2 malam lepas, anak kawan saya meninggal. Kawan saya ni ada 12 orang anak. Ini pun mengandung lagi ni. Rasa yang ke-13 ke 14. Ramai anak dia sebaya umur dengan saya. Nikah kemudian pada saya lagi. Tapi anak ramai, setahun sekali. Anak dia meninggal umur 19 tahun. Baru habis tahfiz Quran, aksiden motosikal, meninggal. Patah tangan, masuk hospital, muntah. Masuk hospital, muntah. Tak tahu sebab apa muntah. Meninggal tuan-tuan, bila postmortem, rupanya punca dia, bila dia aksiden, perut dia tu, dia belaga dengan tiang, dia jatuh atas pokok. Kayu pokok tu tikam dia. Jadi lebam perut ni. Lebam kecil. Rupanya lebam tu kena pada usus. Usus tu jadi lebam. Jadi bila lebam situ 8 hari usus jadi reput sebab oksigen tak sampai. Muntah-muntah tu rupanya usus punya masalah. Jadi tuan-tuan tak apalah 19 tahun mana ada dosa banyak lagi. Baru cukup umur 15 4 tahun mana dosa banyak. Merompak tidak, menyamun tidak. Ini kita ni yang umur 40, 50. Macam mana gamak-gamaknya tuan-tuan bila masuk dalam kubur nanti? Tuan-tuan, siapa yang nak teman kita dalam kubur? Akak-akak kata suami akak-akak tu akan teman Ustaz dia. Ustaz, kita dah berjanji hidup semati Ustaz. Tak adalah. Akak mati dia hidup kak. Jarang tuan-tuan bila isteri mati, suami akan duduk dalam kubur. Minta dikebumikan sekali, tak ada. Penggali kubur akan suruh naik. Naiklah. Buat apa? Yang hidup biarkan hidup, yang mati biarkan mati. Kita yang hidup kena teruskan hidup kita. Bidin, naiklah ke atas bidin. Naik suami ke atas. Bila naik dia cakap, Alhamdulillah. Tak ada orang teman tuan-tuan. Yang akan teman kita dalam kubur ialah amalan kita. Gelap tu. Seorang-seorang tu. Sunyi dia. Yang nak bagi kita ramai, nak bagi kita cerah ialah amalan. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Duduk seorang-seorang. Yang nak bagi cerah ialah solat. Yang nak bagi bercahaya kubur ialah sembahyang. Tapi kalau kita hidup dalam dunia tak sembahyang, tak ada guna. Kerja besar, duit banyak, jawatan besar, kaya raya semua, umur panjang, tapi tak sembahyang, apa guna? Tak ada guna tuan-tuan. Daripada kecil kita duk menyanyi lagu ni.
Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, hanya tak ada guna kalau tak sembahyang. Sebab tu benda yang paling kita kena jaga ialah solat. Solat ini nak bawa kita tuan-tuan jauh ke akhirat. Jadi ustaz, macam mana nak jaga solat ustaz? Sembahyang elok-elok. Jaga elok-elok sembahyang. Belajar elok-elok. Bacaan biar betul, pergerakan biar betul, biar sah. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita kena ada 2 ketakutan. 2 je takut, yang lain tak payah takut. Sebab ada orang yang takut dengan tua. Dia tengok kedut bawah ni, kedut. Dia takut dengan tua. Tak suka. Ada orang yang takut gemuk. Ya, jangan ajak dia pergi timbang. Tak nak. Dia takut, tuan. Suami dia pergi Maidin nak beli penimbang, tak nak. Abang, letak balik itu dulu. Takut sangat pada gemuk. Ya Allah, ada orang yang takut dengan hantu. Takut dengan Wan Pi'ah. Ada nama Wan Pi'ah ni. Jiran sebelah rumah nama Wan Pi'ah. Astagfirullahalazim, takut gila. Cikgu sekolah nama dia, takut dengan Wan Pi'ah. Tak payah takutlah dengan hantu. Apa kita takut dengan hantu? Biarlah dia. Tak pernah kita dengar hantu bunuh orang. Ada masuk dalam paper, dalam berita buletin. Seorang warga Mas hari ini ditemui mati, dipercayai dibunuh oleh Pontianak. Kejadian berlaku di Seksyen 18 Talan Jaya. Mana ada, tuan-tuan. Pihak polis sedang menjeburu secara besar-besaran Pontianak tersebut. Tak pernah kita dengar. Tak pernah kita dengar hantu raya rogol orang. Ada. Yang rogol orang. Orang rogol orang. Seorang warga Mas dirogol oleh hantu raya di kampungnya, di Batu Gurau. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada yang rogol orang-orang. Umur 66 dirogol. Sekarang kau kira kak, jaga-jaga kak. Kambing orang rogol. Menung kambing tu, menung. Apa malang nasi aku itu. Dia pun kena rogol. Dia akak 66 pun kena rogol kak. Tu saya cakap hari tu masuk hospital kak. Aupah dia kena rogol dia orang. Ya, bila datang wartawan temu ramah, makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan, lama-lama makcik biarlah, kata dia. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, buat apa takut dengan hantu? Lantak dia lah, tuan-tuan. Apa masalah dia? Ini dengan bayang kita takut. Berdiri bulu rumah, ustaz. Apa takut? Lantak ke dia lah. Yang kita kena takut 2. 1, amalan tidak sah. Yang ni yang kena takut. Amalan tak sah. Kenapa tak sah? Ambil wuduk tak betul, niat tak betul, baca tak betul, pergerakan tak betul. Banyak benda yang tak betul menjadikan sembahyang kita tidak sah. Rugilah puasa kita tak sah. Sebab tu kita kena ada ilmu banyak. Banyakkan ilmu, belajar supaya semua jadi betul. Yang kedua yang kita kena takut ialah takut amalan ditolak. Sah, pahala tak ada. Amalannya betul, sembahyangnya betul, tapi tak ada pahala. Lagi letih, tuan-tuan. Letih sembahyang subuh lah, pukul 5 suku dah bangun. Pergi surau, naik motosikal, menunggu Tok Bilal azan qamat. Bangun sembahyang 5.40 masuk subuh dia, pukul 6 dia sembahyang, 6.30 dia balik. Tiap-tiap hari sembahyang, tiba-tiba sembahyang subuh tak ada pahala. Allah. Akak-akak ni jam jalan, nak balik ke rumah pukul 6 baru sampai, 6.30 sampai.
Terus pergi sembahyang asar. Ya Allah, terkejar-kejar sembahyang asar. Mana nak tengok Kak Mar, mana nak sembahyang asar. Ya Allah, Kak Mar datang kini, kata dia. Jaga-jaga, Kak Mar nak makin ni. Sambil duduk sembahyang tengok Kak Mar. Oi. Tiba-tiba sembahyang tak ada pahala. Letihnya akak, oi. Abang-abang bergaduh, bertumbuk di masjid sebab nak buat 8. Yang tu kata 20. Yang ustaz ni kata buat 8. Bertumbuk pasal nak sembahyang. Rupa-rupa tak ada pahala. Letih bertumbuk. Yang ni yang kita kena takut. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, Innas salata tanha anil fahsya' wal munkar. Sembahyang ini dapat mencegah kamu daripada buat jahat dan buat mungkar. Allah Ta'ala sebut nak bagi baik manusia kena sembahyang. Cuba tengok orang yang duk isap dadah tu sembahyang tidak. Duk minum air ketum. Ada sembahyang dia? Jarang tuan-tuan. Ada orang yang merompak menyamun tu sembahyang? Tak ada merompak, tak ada menyamun ustaz. Oh, dia tak sembahyang ustaz. Anak makcik lawan makcik ustaz, dia tampaknya makcik ustaz. Sembahyang tak anak makcik? Tak ada ustaz. Memang tak sembahyang. Habis-habis kot yang buat jahat ni yang sembahyang, yang tikam nombor ekor tuan. Tu sembahyang juga kot. Balik sembahyang zuhur, tikam nombor ekor. Dengan kem plekat tikam tuan. Aduh, sebab apa tikam nombor? Masa dia balik daripada masjid, tengok orang aksiden. Dia ambil nombor, selfie depan nombor plate kereta. 2234. Ditikam nombor 2234. Habis tikam nombor, patah balik sembahyang asar. Ni, nombor ni duduk dalam ni, tiket. Bila rukuk, jatuh nombor dia. Itu yang orang tahu tu, bocor rahsia. Jatuh nombor atas jadah, kipas angin ni, tiup. Terbang jatuh atas jadah tu imam. Tok imam terkejut nak sujud. Ai, siapa punya? Yang aku punya ada. Allahu akbar. Macam bukan imam sinilah di Afrika ni. Imam sini okey, tak ada masalah apa. Ini cerita ni di Afrika. Tuan-tuan, kalau kita nak bagi baik staf kita, sembahyang. Nak ambil bekerja, bagi sembahyang dulu. Sembahyang ke tidak? Tak minta maaf. Nak ambil jadi menantu, sembahyang ke tidak kamu? Sembahyang pakcik? Bagus. Subuh tadi sembahyang? Sembahyang pakcik. Berapa rakaat? 8. Subuh 2 je, pasal kau 8. Oh, tempat kita 8. Oh, sini 2 kata dia. Lawyer buruk pula orang tu ni. Tuan-tuan, nombor 1 kita letakkan salat. Ada orang pula cakap, ustaz, ramai je yang solat tapi jahat. Pergi masjid semayang. Curi duit tabung masjid. Ada ustaz. Habis semayang, dia bawa balik kasut orang. Dia tinggal kasut buruk dia bawa balik kasut baru. Tu semayang tu ustaz. Ustaz, ada orang semayang ambil rasuah ustaz. Ada satu isteri usaha masjid, dia kata, ustaz tolonglah nasihat suami saya pasal tiap-tiap malam tengok video lucah. Ya, ustaz terlalu tengok ustaz. Macam mana ustaz tak tahu macam mana Pak Ji ni ustaz. Oh, gila video lucah. Setia usaha masjid lagi. Dia setia dan berusaha sungguh-sungguh tengok video tu pula. Semayang tapi aduh perangai buruk. Tadi ustaz cakap sembahyang itu dapat menghalang manusia daripada buat jahat dan buat benda buruk. Kenapa ada orang sembahyang ustaz, dia masih buat jahat? Sembahyang tapi buat jahat. Harta anak yatim dia makan. Harta sana dia tipu, meniaga dia tipu. Sedangkan sembahyang itu menyuruh kita jadi baik. Kenapa? Saya jawab, sebab dia tak sayang pada sembahyang. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, benda yang nak dibawa, benda yang nak tolong kita di akhirat dalam kubur ialah sembahyang.
Nak bawa saya daripada Baling semalam. Dari Baling semalam kereta. Saya sampai di Ipoh pukul 3.30 pagi. Driver saya pula tukar. Tukar kereta, tukar driver. Sampai sini tuan-tuan, kereta lain pula. Apa yang saya nak supaya kereta saya selamat, elok semua. Saya kena pastikan enjin dia okey, angin dia okey, semua okey. Driver tu pun okey. Saya kena jaga elok-elok kereta saya, maka saya sampai di sini. Kalau kereta saya tu saya tak jaga, angin tayar saya tak tengok, minyak dia saya tak perhati, minyak hitam saya tak tengok, apa benda pun saya tak jaga, main belasah saja. Tuan-tuan, meragam tengah jalan, memeletup enjin. Sebab saya tak jaga dia. Tuan-tuan, saya dahaga. Bila saya dahaga, saya perlukan air. Air ni pula bukan sekali minum 4 botol. Sekali minum sikit-sikit. Jadi air tadi saya kena simpan dalam botol yang elok-elok. Nah, saya bubuhkan dalam botol macam ni, saya tudung elok-elok. Nanti bila saya nak pakai, saya buka tudung, saya minum. Cubalah bayangkan air ni tuan-tuan, saya tak jaga elok-elok. Lipah masuk, semut masuk, tikus masuk. Dikencingnya pula tikus dalam ni. Boleh saya minum? Dia tidak ada manfaat lagi dah tuan-tuan. Begitulah dengan sembahyang. Dia akan tolong kita di hari kiamat. Dia akan tolong kita dalam kubur. Maka kita kena sayang pada sembahyang kita, sayang kepada solat kita, supaya solat ini boleh tolong kita. Supaya solat ini cantik. Jangan bagi rosakkan sembahyang. Bila rosak, dia tak boleh bantu kita. Bila sembahyang tak elok, dia tak boleh bantu kita. Salah siapa? Salah kita juga, sebab kita tak sayang pada sembahyang. Jadi hari Syaban terakhir, bulan Ramadan dah nak masuk ni, saya nak ajaklah pada tuan-tuan, jom kita sayang solat. Aku sayang solat aku. Aku sayang sembahyang aku. Aku dah sembahyang 40 tahun. Tiba-tiba 40 tahun tak ada pahala, ruginya aku. Aku dah sembahyang 20 tahun. 20 tahun tak ada pahala. Ya Allah, apa aku nak jawab di hari kiamat? Jom kita buat kempen. Sayangi solat anda. Bukan solat lagi dah. Kempen solat tu dah di mana-mana dia dah. Sembahyanglah sebelum anda disembahyangkan. Tu dah biasa. Kita buat kempen. Sayangi solat anda. Pelihara solat anda. Jaga solat anda. Sebab benda ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang yang berjaya ialah orang yang jaga solat. Yang jaga solat dia supaya jangan rosak. Macam kita jaga baju kita. Jangan cala. Jangan kedut. Jangan koyak. Jangan kotor. Macam itulah kita kena jaga sembahyang kita. Jangan rosak. Jangan cala. Jangan kotor. Supaya dia ada pahala. Bila dia ada pahala, dia boleh tolong kita. Ustaz, macam mana nak jaga sembahyang? Ni dah cara dia. Betul lah soalan tu. Macam mana saya nak jaga sembahyang saya? Bila abang jaga sembahyang abang akan jadi baik, akak akan jadi baik. Sebab akak nak jaga sembahyang. Sembahyang akan rosak bila kita mengumpat. Sembahyang akan tercalar bila kita mengumpat. Maka orang yang mengumpat, dia jahat. Jahat dia tuan-tuan. Maka kalau tak nak jadi jahat, jangan mengumpat. Bila kita tak mengumpat, sembahyang kita baik, terpelihara. Nanti di hari kiamat, dia tolong kita. Nombor 1, jangan ngumpat. Sebab bila kita ngumpat, Allah tak terima sembahyang kita. Pahala kita sembahyang dapat pada orang yang kita ngumpat. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita selalu jaga-jaga Kak Mar je. Jaga-jaga Kak Mar nak main kini, duk jaga Kak Mar je. Buat apa? Jaga sembahyang kita. Tuan-tuan, kita asyik ngumpat. Tengok orang gemuk. Ya Allah, makan berapa kilo ni. Macam mana cerita ni? Tengok isteri gemuk, suami kurus. Ya Allah, kesian ke laki. Tengok laki gemuk, isteri kurus. Ya Allah, tahan ke? Ngumpat. Kenapa perlu ngumpat? Naik je UKE je atas ni, ngumpat. Dalam TV cerah, tengok betul-betul gelap. Berdosa tuan-tuan kita ngumpat.
Lupakah kita pada hadis Nabi, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk syurga orang yang mengumpat. Takkan masuk syurga orang ngumpat. Subhanallah. Lah, lepas ni tak usah ngumpat. Bila nak start? Ramadan. Sebab tu nama dia Ramadan, madrasah, pusat latihan. Pusat latihan nak jadi baik. Jangan ngumpat. Ini ngumpat lauk. Pergi makan di masjid buka puasa, ngumpat lauk. Ini lauk dia. Ini ayam gurih, ikan gurih, ini di rumah pun ada. Pergilah buka puasa di rumah. Apa sebab kau datang sini? Apa nak ngumpat? Makan sajalah. Makan-makan pula nasi basi. Bodoh. Kenapa cakap bodoh? Aku tak makan daripada pukul 6 pagi. Tiba-tiba nak makan basi pula. Tak ke bodoh orang ni? Jangan cakap bodoh. Itu rezeki. Kalau nasi itu basi, engkau makan lauk. Atas lauk. Ambil ayam, makan ayam. Tak makan nasi, Tuan Haji. Saya diabetes. Jangan ngumpat. Ustaz, saya makan daging ayam ni pun Ustaz. Pun masin Ustaz. Bodoh. Bodoh lagi. Engkau makan je tembikai tu. Tembikai pun masam Ustaz. Bodoh. Sebenarnya engkau yang bodoh. Ini bodoh semua. Apa sebab kau suka membodohkan orang? Apa kau pandai semua? Lepas ni tuan-tuan jangan ngumpat. Diam saja. Kadang-kadang kita ngumpat isteri kita, ngumpat suami, ngumpat mak mertua, ngumpat bapak mertua. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya tak ngumpat. Bagus. Tapi saya dengar orang ngumpat. Kita serupa. Saya tak ngumpat Ustaz, saya pasang telinga je Ustaz. Pasang telinga pun sama. Saya tak pasang telinga Ustaz, saya hangguk je. Pun berdosa juga. Jangan campur dengan mengumpat. Nanti di hari kiamat dipotong lidah kita dengan sebab kita ngumpat pada orang. Ni yang paling banyak ngumpat ni dalam Facebook ni. Apa orang post kita hentam. Umpat. Benda betul ke benda tak betul lain cerita. Yang penting aku belasah dulu kata dia. Dia panggilnya lahanat jilaka, babi jilaka, lahanat jilaka ni apa? Duk jilaka. Allah tak bagi kita maki. Tuhan kita tak bagi kita maki orang bodoh, jilaka, celaka, babi, setan. Semayang apa kamu duk maki orang? Masuk dalam masjid, maki Tok Bilal. Masuk dalam masjid, tengok-tengok Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haram jedah orang tua ni pula azan. Menyampah aku. Dalam masjid kau ngumpat. Tak ada pahala. Pahala kau dapat kat Bilal. Tapi Ustaz, memang Bilal tu Ustaz, aduh. Suara dia Ustaz, aduh. Itu yang kita tu pun. Teruk benar ke Ustaz? Teruk benar ke bang? Ya Ustaz. Ustaz dengar pun Ustaz, aduh. Nak belum romok lah. Yang dia pun tu hair juga Tok Bilal. Kadang-kadang dia pun tak jaga kualiti juga. Main belasah je nak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memanglah tuan-tuan. Budak dalam buaya pun takut. Hayya 'alal falah. Bangun budak tu. Mama takut. Apa takut? Orang azan. Tuan-tuan, kita dengar ustaz cakap jangan ngumpat. Ustaz ajar pada kita berwuduk daripada tumbuh anak rambut sampai dagu bawah. Daripada ujung telinga sampai telinga ni. Ambil air semayang. Kita pun ambil air semayang elok-elok masa semayang. Pasal ustaz pesan, ambil air semayang elok-elok. Tapi dia lupa, ustaz juga pesan, jangan ngumpat. Masa ambil wuduk dia elok-elok. Masa keluar daripada tempat wuduk, nak masuk masjid, dia tengok Tok Imam tu pula jadi imam. Dia kata kita kena dah malam ni. Tok Imam ni pula jadi imam, lambatlah aku, cilakui betul. Cilakui dia kata. Tapi ada juga Tok Imam memang lambat sungguh sembahyang. Dah lah 20 rakaat.
Dia angkat takbir itu pun 1.5 minit. Allahu Akbar. Tuan. Kita dengar pun gayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tengok jam tau. Mau pukul 12 malam ni. Ada yang sembahyang-sembahyang je terus sebut. Silap aku datang malam ni. Pergi masjid lain pun tak faham. Jadi saya minta tuan-tuan lepas ni, jangan ngumpat orang. Jangan memaki orang. Jangan mengata pada orang. Ustaz, ya. Saya tak mengata di mulut. Saya mengata dalam hati macam mana Ustaz? Saya mengata dalam hati, mengata kat suami Ustaz. Suami saya, dia bila saya panggil dia tak jawab. Abang dia buat bodoh je Ustaz. Dia tengok TV Ustaz. Bila saya kata abang, dia suruh diam Ustaz. Lepas tu, I love you. Oi, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah Ustaz. Jadi saya cakap pada dalam hati saya, tak guna punya suami. Nak jawab pun malas. Berdosa tak Ustaz? Saya cakap dalam hati. Selagi mana belum engkau luahkan, benda tu tak dikira. Macam sekarang lah saya bercakap, tuan-tuan diam. Adakah tuan-tuan semua diam sekarang? Dalam hati cakap tak? Cakap. Mulut je diam. Dalam hati macam-macam benda tuan-tuan cakap. Bila nak habis orang tu ni? Dalam hati cakap. Nanti tengah hari kan aku nak carilah, aku bangkit. Nampak dalam hati duk cakap. Oh ni dia Yusuf Kazim ni dalam TV gemuk dua kurui. Macam-macam dalam kepala otak. Selagi mana tuan-tuan tak luahkan, selagi itulah dia tak berdosa. Dia akan dikira berdosa bila tuan-tuan luahkan. Sebab tu KRU sebut, jangan kau lafazkannya, jangan lafazkan. Duk diam-diam. Duk diam-diam tak apa. Kalau tuan-tuan sayang kepada solat, jangan ngumpat. Kalau sayang kepada sembahyang kita, jangan mengata pada orang, jangan maki pada orang. Sembahyang tuan-tuan berkilat, cantik, hebat. Tuan-tuan akan jadi baik. Yang kedua, jangan fitnah orang. Jangan fitnah. Allah kata, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Mengata pada orang dah satu dosa. Ni memfitnah pula, menuduh tanpa bukti. Tak tahu apa benda cerita yang sebenar, viral dalam Facebook. Viral dalam Facebook. Kita pun komen tok. Kita pun tumpang semangkuk sekali. Padahal benda itu ialah fitnah. Kita pun share sekali, kita pun like sekali, kita pun komen sekali. Jawablah di hari kiamat. Pahala kita sembahyang, pahala kita puasa, percuma kita bagi pada orang kita fitnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang banyak menghilangkan pahala kita, Facebook. Habis pahala kita bagi pada orang. Kita bagi pada orang yang kita fitnah, yang kita kata, yang tak tahu apa menahu. Tak tahu apa. Tak tahu apa ke benda pun tak tahu. Kita join sekali. WhatsApp kita join sekali dalam WhatsApp group benda fitnah. Kita pun balon sekali. Kamu nampak? Tak. Kamu tengok? Tak. Habis tu macam mana kamu boleh komen? Dia cakap. Kalau dia cakap bohong, dia bohong. Dia bohong, aku bohong lah. Oh, kau ingat tak ada apa-apa ke kau cakap macam itu? Apa nak jawab di hari kiamat? Kau fitnah dia, satu dunia dia malu, satu negara dia malu, satu tempat kerja dia malu. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan madrasah. Belajar bagaimana nak menggunakan handphone dengan cara yang betul, nak gunakan Insta dengan cara yang betul, nak gunakan Twitter dengan cara yang betul, nak gunakan Facebook dengan cara yang betul. Start bulan Ramadan besok, kita mula menggunakan telefon pintar secara pintar. Tuan-tuan, Jepun ni sebuah negara maju. Jepun mendahului Malaysia dalam kemajuan mungkin 20-30 tahun punya kemajuan mengatasi negara kita.
Kita dengan Singapura pun mengatasi Singapura, mengatasi kita pun tinggi. Dia punya tahap kemajuan dia. Jepun, subhanallah, kalau dia bawa anjing jalan ronda-ronda kat taman, yang bawa anjing tu siap bawa beg plastik lagi. Bila anjing tu berak, dia kutip najis anjing, simpan. Punya hebat tuan-tuan nak jaga kebersihan, mentaliti mereka. Tuan-tuan, di Jepun dia ada Honda. Honda yang buat jet. Malaysia pakai Honda juga, nama dia EX5. Tak apa Honda Cup macam kita ni. Orang Jepun buat jet. Honda dia orang jet. Naik kapal terbang jet. Tuan-tuan, di Jepun ada bas tak ada driver. Bas bawa 2-30 penumpang tak ada driver. Naik penumpang menong je. Driver tak ada, berjalan sendiri. Agak-agaklah tuan-tuan, di Petaling Jaya ni kalau kita buat bas tak ada driver macam. Nunggu dekat bus stand tu, bas berhenti. Makcik tu naik, turun balik makcik tu. Kenapa opah turun opah? Tak ada driver, kata dia tuan. Habis tu, kenapa bas tu boleh elok pula berjalan ke sini? Hantu raya lah bawa, kata dia tuan. Turun kita. Punya canggihnya Jepun tuan-tuan, tapi mereka menggunakan telefon dengan cara yang sangat pintar. Bila makan, tak ada siapa main handphone. Masuk restoran, tak ada siapa main handphone. Masuk pengangkutan awam, tak ada siapa main handphone. Kita tengah dengar ceramah, main handphone. Bayangkan, bila nak jadi mesyuarat main handphone. Tengah mesyuarat tu. Macam, ya saya nak membentangkan laporan. Kejap ya. Hello. Nanti abang call balik. Okay, bye-bye. Love you. Okay, tuan-tuan, saya nak bentangkan. Hello. Nanti abang call balik. Love you. Berapa bini kau ni? Semuanya abang Melaka. Jom kita start belajar penggunaan handphone dengan cara yang betul. Ini siang malam masuk dalam tandas buat handphone. Masuk dalam tandas main handphone. Pum, jatuh handphone dalam lubang tandas. Jonoh menyangkut ambil berdiri. Tu belum lagi yang di masjid. Bawa di sini letak. Dalam masjid tu. Tengah semayang tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit tu di sini. Di dalam hatiku. Oi, terlupa nak tutup. Bunyi satu masjid. Rupa-rupanya Tok Imam. Tok Imam kan pakai mic kat sini. Berdengar satu masjid. Berdengung tuan. Ringtone dia, sakit tu di sini. Di dalam hatiku. Jadi Bill Gates, orang paling kaya dalam dunia. Lagi 3 tahun kekayaan dia mencapai 1 trilion. Bill Gates orang paling kaya dalam dunia tuan-tuan. 2020 nanti insya-Allah dia akan jadi orang yang dapat mencapai harta dia 1 trilion. Bukan bilion dah, trilion. Dia hanya benarkan anak dia main handphone bila anak dia berusia 14 tahun. Baru mesti ada handphone. Baru kau ada handphone. Anak kita 14 bulan ada handphone dah. Bukan 14 tahun, 14 bulan. Bagi handphone diam. Tarik menangis. Bagi dia terus kata dia. Akhirnya apa jadi pada kita? Sumber fitnah yang paling kuat. Dalam blog fitnah, dalam ni fitnah. Saya berapa kali orang cakap mati. Ustaz Kazim meninggal dunia. Inna lillahi wa Al-Fatihah. Terkejut beruk tuan-tuan isteri saya bila pula laki aku mati. Ini benda yang bukan-bukan tuan-tuan. Itu baru setakat mati. Itu benda biasa. Ni tuduhan yang bukan-bukan. Hitam dahi ni bekas sujud. Tangan juga hitam. Duk menaik benda-benda fitnah. Apa makna hitam pada sujud? Sikit pun tak ada faedah. Jaga semayang. Jangan rosakkan semayang. Cara dia apa? Jangan fitnah. Jangan share benda fitnah. Yang ketiga, apa benda yang menyebabkan sembahyang kita rosak? Lawan mak bapak. Uququl walidain, derhaka pada mak bapak. Subhanallah. Apalah maknanya hidup jadi penceramah kalau lawan mak ayah? Apa hidup jadi pegawai lawan mak bapak? Apa hidup makna kalau kita berijazah sekalipun kalau mak bapak kita tak peduli? Apa makna jadi orang kaya tuan-tuan kalau mak ayah tak dibangga-banggakannya?
Zaman orang anggap mak ni menyemak, bapak ni menyampah, sudah berlaku pada kita. Nabi sebut wajafa abahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqah. Zaman ini kata Rasulullah ada 3 penyakit. Pertama, wajafa abahu. Dia benci bapak dia. Benci pada bapak. Tak suka dengan bapak. Yang kedua, wa aqqa ummahu. Derhaka pada ibunya. Wa barra sadiqah. Dia berbuat baik hanya dengan kawan-kawan dia saja. Betul tuan-tuan. Hari ini apa cakap kawan semua anak-anak ikut. Cakap mak tak nak ikut. Hari ini sanggup ikut kawan, tinggalkan mak bapak. Bercinta dengan kawan, subhanallah, tinggalkan mak ayah, lari ikut tingkap. Terjun daripada tingkap naik motor, lari ikut boyfriend. Boyfriend dah tunggu dengan motor RX. Ni cerita Bobby tahun 73. Tahun 73 Rishi Kapoor dia bawa lari Dimple Kapadia. Bila mak bapak dia tak bagi kahwin, sanggup turun, ambil selimut, sambung. Hero dah tunggu di bawah. Tum, balik up, tum. Dah jalan tuan-tuan. Tengok ada orang jahat. Nama Merenam, Prem Chopra. Sudah tuan-tuan. Kan jadi masalah. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, kita orang nak kahwin tapi mak kita orang bantah. Kita orang kahwin tapi keluarga kita tak setuju. Pakai purdah tau. Perempuan tu budak you. Pakai purdah. Datang jumpa saya. Ustaz, kita orang nak kahwin di siang. Apa pendapat Ustaz? Tak payahlah bang. Nanti kalau anak abang kahwin di siang, apa abang rasa? Marah lah. Hari tu mak dia tak marah ke abang buat lari anak dia? Tapi kita orang nak kahwin Ustaz. Mak dia tak kasih, bapak saya tak kasih, mak dia pun tak kasih. Dia orang pun payah lah Ustaz. Tuan-tuan tahu apa anak dara dia cakap? Perempuan yang purdah ni cakap. Ustaz tahu tak kenapa kita orang nak kahwin? Kenapa kak? Kita orang takut terlanjur. Lengkau. Kita orang takut terlanjur, dia kata. Sebab tu kita orang nak kahwin. Yang kau melanjurkan diri kau buat apa? Ada tak masa mak engkau hantar engkau ke universiti, ada tak mak engkau cakap masa mak engkau nak balik, Intan, engkau carilah Pak Wu, Intan? Ada? Engkau carilah Pak Wu, kau tackle lah mana-mana yang mak lelaki yang handsome. Kalau ada lecturer yang handsome, kau tackle. Mak suruh. Ada tuan-tuan? Tobatlah home, tak ada. Mak engkau datang ke universiti, dia hantar engkau, suruh engkau belajar. Lepas belajar engkau kahwin. Bukannya tak bagi kahwin, cuma bukan sekarang. Akan datang kahwin, habiskan pelajaran. Macam mana engkau tak takut terlanjur? Engkau pergi makan ayam goreng berdua. Pergi dating berdua, dua pokok berdua. Jalan berdua, panjat bukit berdua, jungle trekking berdua, flying fox berdua. Memang terlanjur lah engkau. Cuba engkau duduk seorang-seorang, kau nak terlanjur dengan siapa? Kambing? Engkau yang cari penyakit, tiba-tiba engkau salahkan mak bapak engkau. Engkau yang cari hal. Sibuk cari jantan, sibuk cari perempuan, tiba-tiba mak tak kasih kahwin, engkau marahkan mak. Mak suruh belajar. Ini baru tingkatan 2, dah nak kahwin. Macam mana tuan-tuan? Lawan mak ayah tingkatan 2. Perempuan, mak wanya tingkatan 2, pak wanya dah jenam. Astagfirullahalazim. Dah jenam, dah niat hati nak kahwin tuan-tuan. Ini saya jumpa di Pulau Pinang. Siap bagi surat lagi. Bertemu kita di arena pesuratan. Hai, macam arena sukan ni. Dah jenam, laki-laki. Dah siap tanya pada makwa dia, wak, nanti kalau kita kahwin, anak kita berapa orang itu dia. Kencing pun bengkok lagi tuan-tuan. Sibuk nikah. Dah. Tak usahlah tuan-tuan kita sakitkan hati mak ayah.
Kebla lah. Inilah satu-satunya mak kita, ibu. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Seorang je. Mati ni habis. Tapi ustaz kita ada mak angkat, dia bukan mak engkau. Tapi ustaz kita ada mak susuan ustaz, bukan mak engkau. Mak engkau cuma seorang itulah. Bapa engkau seorang itulah. Berbakti kepada mereka. Ramadan ni dah dekat. Dah bincang dengan suami, bang, ni hari ni kita buffet, kita ambil kat hotel ni bang. Murah bang tau, RM59.90. Murah lah bang. Hotel sana RM110. Ini RM59 je bang. Kita, anak kita 3 campur 2, 5 campur 60, berapa bang? Murah lah bang, 300 je bang tu dia. Buffet kau bawa suami kau, bawa isteri kau makan di hotel. Mak kau di kampung buka puasa makan di mana? Gamak kau makan berjalan beratur meja ke meja, stesen ke stesen ambil lauk. Mak kau stesen apa? Stesen tapi. Di hotel kan banyak stesen sana. Ini buah, ini ikan bakar, ini daging bakar, ini kambing bakar. Tapi kita biarkan mak kita di kampung tak apa dia makan. Bapak kita apa buka puasa dia. Ada orang yang hari raya tuan-tuan tak nak balik kampung. Sanggup bawa anak bercuti dekat Legoland. Sanggup. Tak balik kampung raya. Saya dah tiap-tiap tahun balik ustaz. Lagipun dalam setahun 5 kali raya saya balik. Woi, banyaknya raya awak. Yalah. Tahun baru Cina, Dipa Bali saya balik ustaz. Hari Gawai saya balik. Raya Haji saya balik. Tahun ni saya tak nak balik ustaz. Saya nak bawa anak-anak saya pergi beraya dekat Legoland. Legoland tu mak awak ke? Legoland tu bapak awak ke? Mak bapak awak mati, Legoland masih hidup. Tapi kalau Lego mak bapak awak mati, apa nak jadi? Legoland tak ke mana pun, habis buat kena Lego je. Ini mak ayah baliklah. Allahu Akbar. Sebab tu ada anak-anak tuan-tuan teringat pada mak. Malam raya balik jam daripada PJ nak balik ke Ipoh tu jam 8 jam. Begini daripada Rawang Sungai Buloh, Rawang Tapah jam gila. Gila pun tak jam macam itu. Ayah ngantuklah ayah. Tidur dulu, tidur. Nanti sampai rumah opah ayah kejutkan. Abang bawa tau saya ngantuk penatlah bang. Tak apalah, untuk balik kampung dengan mak ni abang sanggup. Begini tuan-tuan, dia ambil lidi, sengkang mata sini tuan-tuan. Tak nak bagi mengantuk. Dia ambilnya mancis tu, letak macam Mr. Bean sini, supaya tak tidur. Mak punya pasal. Nak balik beraya, bagus anak macam ni. Bila sampai di rumah dia, bagi salam dia pukul 3 pagi. Assalamualaikum, oh mak, kita orang balik nak beraya, mak. Tak buka pintu. Jiran buka tingkap. Mak kamu ke Legoland, kata dia. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang kita balik nak beraya dengan dia, mak pula pergi beraya kat Legoland. Ini mak zaman milenial ni tuan-tuan. Lepas ni akak-akak ibu-ibu, malam ni orang mungkin start lah kot. Kita semayang tarawih. Sekejap lagi ambil telefon mak. Nak ucapkan selamat Ramadan Karim. Selamat puasa. Saya minta ampun, minta maaf pada mak Mudah-mudahan puasa tahun ini Allah berkat mak ayah. Dah, mak ayah ada tak mak? Ada. Ayah buat apa? Oh, menanti Februari. Cakap ayah jap. Sebab kita kadang-kadang cakap dengan mak je, dengan bapak tak nak. Okay, tak apalah mak, tak apa mak. Kisah ayah je. Okay, bye-bye. Yang bapak tu lah dengan plekat letak nak angkat telefon. Dia dah letak bang, kata dia. Bertuah macam budak. Dengan mak kita layan, dengan bapak kita tak layan, samalah. Ayah sihat, ayah buat apa? Oh ya ke? Okay, ayah nak ucap selamat puasa. Nanti raya saya balik Ayah nak buka puasa kita dah. Kita buka puasa kat buffet atau kat hotel, nak tak? Ayah kita tuan-tuan. Jangan sakiti hati mereka. Kan disuruh kita berbuat baik kepada mak bapak. Jangan sakiti hati mak bapak. Kalau tuan-tuan sakitkan hati mak bapak, sembahyang tuan-tuan tercalar.
tak diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini. Panjangkanlah umur kami, berikanlah kesihatan kepada kami. Mudah-mudahan dapat kami beribadah dalam Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah kampung kami ya Allah, berikanlah kebaikan dan keberkatan pada masjid kami ya Allah. Kau peliharalah negeri dan negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, sudahkanlah kami dalam husnul khatimah. Janganlah kau tamatkan nyawa kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, peliharalah keluarga kami, peliharalah anak-anak kami ya Allah, daripada kerosakan iman, daripada kerosakan akhlak. Ya Allah ya Rahman, berkatilah rezeki kami, berikanlah kebaikan pada rezeki kami. Ya Allah ya Rahman, terimalah segala ibadah kami ya Allah. Mudah-mudahan menjadi benteng kepada kami daripada api neraka-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.